Bab ke-29. Sabda Nabi SAW, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, yakni tempat sembahyang, dan sebagai bahan untuk bersuci. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun nabi sebelumku. Pertama, aku diberi pertolongan dengan kegerunan musuh terhadapku pada jarak kejauhan sebulan perjalanan. Kedua, bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid, yakni tempat bersembahyang, dan sebagai bahan untuk bersuci. Oleh itu, sesiapa sahaja dari kalangan umatku hendaklah bersembahyang apabila telah masuk waktunya, biar di mana sekalipun dia berada. Ketiga, dihalalkan untukku dan umatku yang berdasarkan riwayat yang lain, harta ghanimah, iaitu rampasan perang. Keempat, seseorang nabi itu diutuskan untuk kaumnya sahaja, tetapi aku diutuskan untuk manusia seluruhnya. Dan kelima, diberikan kepadaku syafa'ah, kuasa untuk menolong orang lain pada hari kiamat nanti. Inilah satu saja hadis di bawah tajuk ni. Dan memang Bukhari ni biasanya reka-reka ya. Kadang-kadang tajuk saja ada, hadis pun tak ada, serabut tak ada. Maknanya ada juga dan hadis boleh jadi berulang beberapa kali. Macam hadis ni, dulu kalau ingat dulu dalam risalah tentang tayamum dulu, kitab tayamum dulu ada dah ni, mula-mula sekali dalam bab tu. Ada ni lah juga, tapi di situ dengan maksud yang lain, di sini dengan maksud yang lain. Di sana dulu dalam bab tayamum, Imam Bukhari guna hadis ni juga, sebab dalam hadis ni dia sebut 5 perkara, dia sebut 5 perkara lah. Tapi di situ dengan maksud nak cerita tentang bahan untuk bersuci tu. Hadisnya hadis ni juga, iaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tu dia nak bahagian tu. Kalau sini yang kedua, bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid, ini sebagai tempat sembahyang. Di mana-mana pun boleh buat tempat sembahyang, dan sebagai bahan untuk bersuci. Dalam bab tayamum dulu, kitab tayamum dulu, dia nak cerita tentang tanah itu, bumi itu sebagai bahan untuk bersuci. Yang ni dalam keadaan tak ada air atau tak boleh nak guna air, taharah kena ada juga, iaitu kena bertayamum. Situ dia guna hadis ni. Tapi dia ambil bahagian yang kedua sebagai bahan untuk bersuci. Yang kedua ni potongan yang kedua. Hari ni nak ambil potongan yang pertama, yang kedua tu juga. Tu ya dia. Tajuknya berbeza-beza lah, sesuai dengan keadaan. Di sana sebahagiannya kita sudah bicara, tidak diulang di sini. Bab sabda Nabi SAW, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan sebagai bahan untuk bersuci. Kalau hak disebut dalam hadis tu hak nombor 2. Hak nombor 2 Imam Bukhari ambil hak tersebut di dalam hadis itu sebagai tajuk dia. Dia buat tajuk. Jadi tajuk ni sebenarnya daripada hadis. Apa dia nak cerita hari ni? Iaitu tentang bumi ni semua sekali
boleh dijadikan sebagai tempat sembahyang. Masjid di situ dengan makna tempat sembahyang dalam maknanya yang umum. Bukan masjid hak kita maklum tu, dengan binaan dan bangunan dia tu yang khusus, yang diniatkan sebagai masjid. Bukan hak tu sini ni. Jadi daripada beberapa bab yang lalu, Imam Bukhari duk cerita tentang masjid hak dengan makna umum itulah. Masjid dengan makna umum itu. Bermula daripada bab 22 dalam risalah ni, bab 22, iaitu bab persembahyang di kandang kambing. Situ siapa kau hari ni Imam Bukhari khususkan perbincangan tentang masjid dengan makna umum, iaitu sebagai tempat sembahyang. Tempat sembahyang mana-mana lah, tak kira tidak mesti masjid hak maklum tu. Kita kata di padang, di tepi pantai, di atas perahu, atas kapal, dan lain-lain lagi tempat, di ladang, di sawah, ikutlah mana-mana boleh kita sembahyang. Dan tidak syarat untuk sah sembahyang ni kena berada di tempat khusus, rumah ibadat yang khusus. Kena ada benda-benda tertentu, bahan-bahan tertentu untuk dijadikan sembahyang. Tak ada dalam Islam, tak ada lagu tu. Cuma menghadap ke arah kiblat, tu iyalah, bukan sembah kiblat, menghadap ke arah tu. Benda kena ada depan, letak depan. Kalau tak ada, tak jadi sembahyang atau ibadat tu. Tak ada dalam Islam, tak ada benda lagu tu. Apabila tak ada, tidak diperlukan semua tu, maka mana-mana pun boleh, mana-mana pun boleh sembahyang. Sebab itulah dalam hadis ni dia sebut, oleh itu, yang kedua ni sambungan dia lagi, oleh itu sesiapa sahaja dari kalangan umatku hendaklah bersembahyang apabila telah masuk waktunya, biar di mana sekalipun dia berada. Sebab dia ayat dah sebelum pada tu, bumi ni dijadikan sebagai tempat sembahyang. Lepas tu kalau mana-mana pun dia dah dengan waktu sembahyang tu, mana-mana pun, jangan sampai kita nak kejar masjid, tak sampai terlepas waktu, tak boleh. Waktu tu kena jaga. Selagi dalam waktu tu, mana-mana pun kita boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab bumi ini semuanya dijadikan masjid untukku. Kalau tidak semua tempat ni boleh buat sembahyang, apa makna Nabi SAW kata, oleh itu sesiapa sahaja dari kalangan umatku hendaklah bersembahyang bila masuk waktu. Boleh jadi ketika tu bukan di masjid, jauh, nak sampai ke masjid tu dah habis waktu dulu. Apa nak lakukan? Boleh sembahyang situ, jangan sampai terlepas waktu. Dan ini yang kedua tu, bahagian yang kedua tu menunjukkan yang pertama, iaitu bumi itu sebagai masjid itu, nak ceritanya di mana-mana pun boleh pakai. Boleh pakai atas tanah pasir ke, tanah berseluk ke, tanah macam-macam tanah, atas batu ke, atas jalan raya ke, misalnya jalan minyak tar tu, boleh berlaku. Boleh berlaku. Kalau dah orang pergi dalam hutan tu, setengah-setengah dia tunggu binatang ke apa, pemburu, pokok datah tu, dia buat tempat datah tu pun boleh. Bumi belaka tu, dia kira bumi belaka. Bila masuk waktu, kena jaga. Tidak semesti semaya selalu masuk waktu tu. Selagi ada waktu tu, kena jagalah waktu tu. Jangan kerana nak kejar bangunan, binaan masjid, sampai waktu tu terlepas. Tak boleh lah tu. Dalam waktu tu kena kira, kena semaya. Tidak ada alasan kita tak boleh semaya. Sebab apa? Tepat tu, mana-mana pun kalau suci kita boleh semaya. So, yang kedua, kalau kita kata mungkin kita tak ada air, tak ada air, bumi atas muka bumi ada juga tempat tak ada air. Tapi bumi ni mana tak ada. Kita mesti pergi mana-mana pun atas bumi ni juga. Walaupun naik atas gunung salji sekalipun, di puncak salji tu, gunung salji tu, kalau nak kira tanah, tak ada lah. Kalau nak kira tanah, tak ada. Jadi di situ
Kita nak sembahyang lagu mana? Air tak ada, katalah ada air batu, kerah dah, tak boleh. Nak lagu mana? Itulah bumi ini dijadikan sebagai bahan bersuci untuk umat. Mana-mana pun duduk di kawasan lagu mana pun, dalam lombong kau kena sembahyang. Tidak kata duduk dalam lombong tak boleh sembahyang, duduk di puncak gunung tak boleh sembahyang. Tak, sembahyang kena jaga. Di mana-mana pun tak boleh tinggal. Sebab apa? Kalau kita kata tak ada air, tu salji ada. Kalau duduk atas pokok, dulu kita sudah bincang debat tayamum panjang tu. Kalau kita kata duduk atas pokok tak boleh turun, rima ada. Jadi nak tayamum mana? Tayamum di batas pokok tu lah. Tayamum di daun kayu dia tu. Tayamum situ. Tak ada alasan untuk kita tinggal sembahyang. Tak boleh sembahyang. Di mana kita berada, di situ kita boleh sembahyang, dan di situ juga kita boleh ambil air sembahyang ataupun boleh bersuci. Kalau tak ada air, tanahnya ada. Tanah ni maksud Imam Bukhari dia faham bukan tanah debu tu dah, muka bumi ni. Hak termasuk dalam muka bumi ni ada kaitan dengan bumi ni. Pokok kau misalnya duduk atas pokok tu, bumi juga. Kecuali kalau kita pokok dah rumah kayu tu, rumah kayu tu daripada pokok kayu juga, tapi buat lantai dia tu kan, itu tidak bumi lah tu. Tu tak kira, tu sudah terpisah dah. Tapi kalau selagi akar dia tu dalam bumi, sembahyang atas tu boleh buat tayamum pokok. Tapi atas rumah kita, latar tu kayu tu, tak boleh nak tayamum dengan tu. Atas dasar ada muka dia kayu, ada kayu lagu lain tu, tu sudah putus hubungan dah dengan bumi. Lagu lain tu. Kalau selagi ada hubungan dengan bumi, boleh. Ikutlah rupuk kau, rupuk kau apa kau boleh, pasir kau, debu, batu celak kau, debu mah kau, ikutlah. Debu mah misalnya kita kata, duduk dalam lombong mah saja. Nak tayamum mana mah saja sekeliling. Tayamum situ muka tanah, kata juga bumi juga. Dia sebut di sini ju'ilat liyal ardu, dijadikan bumi ini, bukan tanah. Tak sebut tanah, bumi. Imam Bukhari pegang dengan tu, bukan tanah. Tanah tu sebahagian daripada bumi. Dia sebut bumi. Bila sebut bumi, tak boleh berlaku. Jadi tak ada alasan dah untuk kita tak sembahyang. Sembahyang, kalau kata wajib semua pun tidak kata jadi susah, sebab boleh. Kunci untuk sembahyang tu tetap ada. Air ada di mana-mana. Kalau katakanlah tak ada air, tanah ada di mana-mana, kau banyak lagi. Bumi ni. Itulah maksud Imam Bukhari di sana. Di sini dia nak cerita bumi ni sebagai tempat sembahyang, boleh. Masjid sebagai masjid yang di tempat sembahyang. Nabi SAW sebut masjid bumi ni semua sekali. Jadi maksud dia nya, hak seboleh-bolehnya kehendak dia dari segi hikmat dia dan falsafah dia, kita kata dia nak ke dia ajar suruh masjid ni kena iktikaf, suruh tak boleh kecek kosel lah, ada kena beradab lah, kena gitu gini. Dia nak suruh tabiat tu, kefahaman tu kita bawa keluar. Sebab lain pun kan masjid juga Nabi sebut, bukan dalam tu saja, tak boleh kecek koselnya, kena jaga percakapan. Di luar tu pun kan masjid juga. Dan kalau masjid kena jaga. Kalau dalam masjid tu kan nak main dan nak main haji, kau kita kata tak nak main daun teruk misalnya, tak kena gitu. Dah kalau luar tu tidak, Nabi kata masjid juga, maknanya tak boleh lah. Kau mana-mana pun tak boleh lah. Kita tidak dikehendaki leka dengan benda-benda tu di luar daripada masjid pun. Sebab itu juga masjid, Nabi ajak wayak gitu. Jadi hak kita berlatih dalam masjid tu, memang lepas keluar. Supaya bulan puasa ni berlatih dalam bulan puasa, biar apa keluar bulan puasa. Bukan maksud dalam bulan puasa saja. Hak maksud sebenarnya bukan terhenti setakat bulan puasa saja tu si kecek pelawak, baloh ke apa. Tidak khusus dengan bulan puasa. Bulan puasa tu bulan latihan.
persiapan untuk bulan-bulan yang lain sepanjang tahun. Supaya juga masjid tu persiapan, tempat latihan, bengkel kita kata, untuk kita menghadapi tempat-tempat lain selepas keluar daripada masjid. Itu maksud. Kalau dalam masjid sembahyang jemaah, ada tu imam. Di luar ni pun kita kena ada gitu juga. Bukan dalam masjid saja. Nak kena ada pemimpin, ada masyarakat, ada puak, ada kumpulan, tolong menolong. Kalau dalam masjid, apa yang jadi pahala tu banyak. Satunya masjid, yang keduanya jemaah. Kau ramai jemaah, kau boleh sembahyang tu. Apa sebab? Sebab boleh jadi ada ketika kita lalai, orang lain tak lalai ketika tu. Orang lain tak lalai ketika tu. Kita tidak khusyuk molek, orang lain khusyuk. Ketika orang lain tidak khusyuk, kita khusyuk. Dan dikira sebagai satu. Sembahyang jemaah tu dikira sebagai satu. Hostal tu ayatnya. Kita ni saling memerlukan antara satu sama lain dalam kehidupan. Di luar ni pun sepatutnya kena lagu tu juga. Ada pemimpin. Kalau pemimpin salah, kena tegur. Tapi kena tegur ada cara dia. Kan? Semua tu ajar dalam masjid. Di luar nak suruh gitu jugalah. Nak suruh gitu jugalah. Ini semua dapat kita faham daripada hak Nabi kata ju'ilat liyal ardu masjidah. Tapi oleh kerana nak jadi sebuah masjid sungguh tu kan payah lah. Kalau lagu tu dah dalam masjid tak boleh berjunuk, dalam masjid tak boleh nak tidur sekali dengan bini, kita kata nah, apa nak boleh hadap lah kawan. Sebab itulah dia ada beza tu di masjid sengoti, di masjid sebagai hasil untuk melaksanakan apa yang diajar di dalam masjid tu, bawa pergi keluar. Tapi kita tidak boleh buat semuanya. Sebab tu tidak dijadikan semua bumi ni betul-betul sebuah masjid. Susah jadi, susah. Tapi setakat mana hak kita boleh jaga. Hak masjid khusus tu dia ada pula peraturan khusus dia. Hak masjid, hak kita panggil masjid dengan makna yang umum ni lebih terbuka, lebih bebas nak banding dengan masjid hak sebenar tu. Tetapi kalau boleh ke arah tu lah, nak pergi je ke arah tu lah. Dalam ada nota di situ 620 3-4 baris selepas pada bawah mula-mula tu. Pada dasarnya umat Islam diharuskan bersembahyang di mana-mana bahagian muka bumi ini dengan 2 syarat. Kena ada 2 perkara, 2 syarat. Itu ya, pada dasar. Tidak banyak. Patut kata jambai tak boleh, goni tak boleh, itu perincian. Hak sebenarnya iaitu ada 2 sahaja. Yang pertama, ia bersih daripada najis. Itu benda masalah tepat untuk sembahyang ni. Syarat hak mestilah ni. Ni tak lagi ya. Mesti kena bersih daripada najis. Tak ada najis, ikutlah apa najis bentuk lagu mana pun orang panggil najis tu, tak boleh lah. Yang kedua, tidak ada padanya sesuatu yang boleh menjerumuskan orang yang bersembahyang ke lembah kesyirikan. Hak ni pun tidak semua terima juga. Tetapi boleh dikatakan ramai terima hak ni. Hak yang kedua. Tapi kalau Imam Ahmad memang pakai hak ni. Sebab mana tak sah lah sembahyang kalau sembahyang atas kubur dulu, seperti yang kita bincang dah tu. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada kesyirikan. Sampai orang-orang Kristian di Yahudi tu asalnya pun tidak sembah juga. Orang dalam kubur tu ketika mula-mula buat gereja ataupun biara di atas kubur tu, tapi lama kelamaan dia jadi sembah, membawa ke situ lah. Sebab itulah Imam Ahmad kata tak sah sembahyang di atas kubur, haram dan tak sah sembahyang secara langsung atas kubur, kena tanah kubur ke ataupun atas wakaf, tidak secara langsung atas binaan dia tadi tak boleh tak, haram dan tak sah. Apa dia kata gitu? Ni hak yang kedua, dia pegang benar hak tu.
Orang-orang lain hak kata boleh pun, dengan sebab ada juga ni dia kata paling tinggi makruh. Makruh tu pula makruh tahrimi. Makruh tahrimi. Makruh yang dekat-dekat benar dah dengan haram. Tu kalau tak kata haram. Tapi dekat benar lah dengan haram. Apa sebabnya? Tu dua tempat ini saja akan menyebabkan sembahyang seseorang tidak sah. Hak yang pertama tu memang semua terima. Hak yang pertama. Hak yang kedua tu masih ada lagi ikut juga ni. Kalau sembahyang di tempat yang kotor memang tak sah. Jadi bila tak sah kena sembahyang mula. Kita pasti dah tadi situ memang najis, dah tak cuci, kita sembahyang dia. Air kecing misalnya, zahirnya tak ada dah, air tu tak ada dah, sudah lak, tapi lak tak sempurna molek. Kalau sini bang, kita sembahyang atas tu misalnya, kena mayah mula, tak sah dah sembahyang tadi. Gitulah. Ataupun itu berkenaan dengan tempat lah. Berkenaan dengan tempat, bukan berkenaan dengan pakaian. Pakaian tu suku pula dulu kita sudah bicara dah. Ini berkenaan dengan tempat. Adapun bersembahyang di tempat-tempat yang dikatakan sarang syaitan, atau di tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang lain tu ada sebut tempat ni, maka bukanlah ia sampai membatalkan sembahyang seseorang semata-mata kerana tempat itu sendiri, bukan kerana tempat tu sendiri maka jadi batal sembahyang tu, tidak. Ni misalnya muka surat 466, boleh tengok situ ada hak tulis Arab tu, nombor 1, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya adalah masjid, yang di tempat yang boleh dikerjakan sembahyang maksudnya, kecuali perkuburan dan bilik mandi. Ada kecuali, ada kecuali tu. Mana kira-kiranya zahirnya bersih kau tak bersih kau tak boleh situ, ada kecuali. Yang kedua, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi 7 mawatin al-mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'at at-tariq wal hammam wa ma'atin al-ibil wa fawqa zahri baitillah. Bermaksud Nabi SAW melarang daripada dikerjakan sembahyang pada 7 tempat. Ini kan ada dalam hadis-hadis ni, iaitu di tempat pembuangan sampah. Yang pertama. Yang kedua, tempat sembelihan binatang. Yang ketiga, perkuburan. Yang keempat, di tengah jalan. Yang kelima, di tempat mandi air panas. Yang keenam, di kandang unta. Dan ketujuh, di atas bumbung Baitillah. Kita sudah bicara dah juga dulu ni. Cuma nak cerita dah sebut, ada dalam sebut dalam hadis tu setara mana, tidak kemah mana. Tidak kemah mana. Bukan kerana benda tu sendiri, tempat tu sendiri yang jadi tak sah sembahyang, jadi haram sembahyang tu, tak. Tapi kerana benda yang ada di tempat tu biasanya. Apa dia misalnya kita kata tempat sebelah, darah ada biasanya, belembang darah, tahi binatang ada situ. Jadi tidak sesuai. Tetapi kalau tempat sembelih tu bersih betul-betul, lain pula hukum. Jadi bukan kerana tempat tu. Sumpah juga bilik mandi air panas, apa kalau bilik mandi air sejuk? Dalam hadis yang pertama tu tak ada sebut pun jambai kau gapo kau, tak ada sebut bilik mandi. Mana berat jambai dengan bilik mandi. Dia sebut orangnya. Bilik mandi tu tidaklah seberat kita kata tandas tu, jambai tu. Jadi dalam hadis tu tak ada sebut. Jadi nampaklah Nabi SAW sebut ni dia ada peristiwa-peristiwa, ada ataupun keadaan tertentu. Dan bukan nak ikat dengan
benda tu 2 kau 7 kau berapa kau, tak kira lah asal ada najis. Kalau sebenarnya sebab tak boleh, sebab larang tu sebab najis. Kalau tidak sebab najis pun ada sebab lain. Bukan kerana benda tengah jalan, misalnya kita kata apa kalau bersih tengah jalan, kereta pun tak lalu. Malam misalnya kita kata pengaya sore tak ada, sejam pun tak ada lalu lagi ke satu, misalnya kita kata apa tak boleh kalau tengah jalan. Ya, jadi tak boleh tu sebab biasanya orang lalu lalai di situ mengganggu orang, mengganggu orang. Lepas kita semaya, orang litah, dosa besar pula dia, nyusah kita, nyusah kat orang. Lepas tu boleh jadi kita pun kena tepuh orang, guling situ. Kes semaya tengah jalan, boleh jadi belakang sebab tempat laluan. Walaupun kita kata sejam pun sekali tak ada lalu, kita tak tahu. Takut kali ni 5 minit lagi mari, 2 minit lepas pada tu mari, kita tak tahu. Jadi bukan kerana tempat tu sendiri, kerana benda luar, benda lain. Dan kalau tengok kepada hadis dia, hadis tu pun tak kuat mana. Dipertikaikan oleh ulama. Kita sudah bincang dah situ, sudah bincang, dipertikaikan oleh ulama. Jadi hak sebenarnya bagi Imam Bukhari, kalau kita nak pergi kepada teras dia, nak pergi kepada parti dia, penyebab utama, jadi tak sah ni, sebenarnya tempat tu kotor. Itulah tempat tu kotor. Hak tu hak sebenar. Hak lain tu tengok keadaan. Kalau jalan tu kosong, sah sebenarnya, tak ada apa. Kalau jalan tu kosong, sah sebenarnya. Tempat hak kita kata kotor sat ni, jamban sat ni, kalau kita cuci molek memang tak bang, tak ada rasa. Boleh, sebenarnya boleh. Dalam keadaan tu, tidak kata dengan sebab nama dia tu, goni-goni, kubur, bilik kandang unta dan sebagainya, maka jadi tak sah. Tidak, tapi kerana sebab lain. Itu berkenaan dengan hadis-hadis, hadis-hadis hak larang tu. Tapi setengah-setengah ulama memang dia pegang dengan tu hadis tu. Ada najis kau, tak ada najis kau, dah Nabi larang tak boleh. Tak boleh tu secara mana? Tak sah. Ada juga memang. Tu yang jadi khilaf tu. Tapi kita sekarang ni duk baca kitab Bukhari, tu dia nak lagu mana, tu dia faham dia lagu mana. Kita ambil kira tu, tak boleh kira orang lain saja. Kalau dia tak, bukan dengan sebab nama dia tempat sembelihan, kau nama jamban, kau nama apa, tak, kerana kotor. Kerana kotor, itu je. Ataupun bukan kerana kita kata isu tempat sarang iblis, syaitan kau duduk, tidak, tak ada semua. Hukum bersembahyang di tempat-tempat seperti ini tidak sampai ke peringkat haram bagi Imam Bukhari. Kalau iya pun, kalau kita nak terima pakai hadis-hadis itu, tidak sampai ke peringkat haram. Nabi larang ni tidak semesti haram selalu. Berapa banyak dia larang, tidak sampai haram. Semua dalam mazhab mana pun pakai lagu tu, tak ada satu mazhab yang kata semua kalau Nabi larang kan haram selalu. Tak ada. Dia ada, dia akan kata di sini bukan dengan makna haram, larangan. Imam Bukhari pakai hak ni, hak larangan dalam bab ni tidak dengan makna haram. Tidak dengan makna haram. Ia sama ada makruh atau harus sahaja. Tu ya, antara dua tu. Paling tinggi makruh. Nak kata haram dok. Dalam gereja, dalam rumah berhala baru dia sudah bicara. Paling tinggi makruh. Kalau tidak pun harus. Setara Imam Ahmad hak takut benar tu, kalau benda-benda yang boleh membawa kepada syirik, tak sah, dia kata. Tapi dia kata dalam gereja, walaupun ada berhala pun sah pula. Baru ni ya bincang minggu lepas, walaupun ada berhala pun sah. Sebab kita tidak ingat, kita tidak maksudkan nak sembah dia. Betul lah dia ada. Kalau katakanlah berhala tu tidak menghadap, duduk sebelah kiblat dari belakang kita, kita akan membelakangkan dia juga. Bukan menghadap dia tu bukan maksud. Tapi kita nak semayang, dia takkanlah satu hijau pula nak cabut. Dia marah kau orang pula lah. Dia marah kau puak-puak Kristian kau siapa kau.
Jadi kita sembahyang dalam keadaan itu saja. Paling tinggi makruh bagi dia. Nak kata haram, tak. Hadis-hadis tu tak boleh, tak sampai mengharamkan. Sebab apa? Hak ni asas kita, kata dia. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Bumi ini dijadikan untukku, dan dalam hadis yang lain disebut umatku sebagai masjid. Dah masjid, hak tu tidak bumi kan dia juga. Gereja ke, kubur ke, ataupun kandang unta ke, ataupun tempat tanah runtuh ke, yang baru ni ada bab suku-suku tu. Ada bab suku-suku, bab yang berasingan itu. Semuanya bumi. Itu dijadikan asas oleh Imam Bukhari. Bukan hadis-hadis hak tadi. Hadis-hadis hak tadi tu dia ada hal-hal dalam keadaan-keadaan tertentu kita tak boleh jadikan asas. Hak kena jadikan asas apa dia? Ni. Hak ni pun ulama pegang juga asas. Baru ni sebut dah. Contoh yang biasalah disebutkan oleh ulama kalau masalah jadikan hadis asas hak ni tidak asas. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia jadikan hadis larangan bersembahyang pada waktu yang dilarang bersembahyang itu sebagai asas. Maka hadis-hadis lain hak mari Nabi sembahyang lepas asar, dia akan tahu dia akan kata itu khusus dengan Nabi, orang lain tak boleh. Sebab apa? Dia langgar. Pas dia buat sekat dia khusus untuk dia. Ataupun ada sebab dia fikir nak kata khusus untuk dia, tak, orang lain pun dia elok juga. Dengan sebab itulah Imam Syafi'i kata sembahyang yang ada sebab terkecuali, walaupun pada masa yang dilarang itu boleh juga kita buat. Misalnya mayat jenazah sudah siap dah, sudah siap belakang, nak tunggu lambat tu lepas maghrib, lepas asar, kalau nak tunggu lagi orang balik ke apa, nak sembahyang selalu, boleh. Ada sebab mayat tu sudah siap sembahyang mayat. Ataupun sembahyang tahiyatul masjid, kita naik masjid lepas asar, sembahyang tahiyatul masjid tu Nabi suruh benar juga. Jadi boleh ke tidak? Boleh. Sebab ada sebab. Sebab apa? Sebab kita naik atas masjid, walaupun di waktu yang dilarang. Dia kata dikecualikan. Tapi Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia kata tak. Kau ada sebab kau, tak ada sebab kau, tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab kita jadikan hak ni, hak hadis, hak larangan bersembahyang pada waktu-waktu yang dilarang tu, lepas asar, lepas subuh tu, hak tu sebagai asas. Itu dia pegang gitu, hak tu sebagai asas. Jadi hak lain-lain tak boleh. Supaya juga hak ulama-ulama mengatakan sembahyang hak fardu berapa, hak wajib berapa, 5 waktu. Dia pegang dengan hadis Arabi hak mari jumpa dengan Nabi tu, nak tanya nak sembahyang, gapo dia wajib atas saya. Kalau sembahyang, Nabi kata sembahyang 5 waktu. Kalau hak lain, illa an tatawwa, kalau kamu nak buat sebagai hak sunat, Nabi kata. Sunat. Hak lain sunat. Lepas tu kalau ada hadis yang kata menunjukkan wajib lah, wajib witir kau gapo kau sembahyang sunat subuh kau, dia ketepikan semua. Sebab apa? Hak ni hak asas kita, pegangan kita. Khamsu salawatin faradahunna Allah. Pegang hak tu. Jadi hak lebih daripada tu Nabi kata illa an tatawwa. Puasa. Hak wajib. Puasa bulan Ramadan Nabi kata. Kecuali kalau nak buat ada lagi puasa hak sunat. Jadi hak lain tu sunat. Kalau siapa dia kata ada hak wajib, salah. Sebab apa? Semua hak ni orang pegang hak ni asas. Itu asas dia. Barulah tidak jadi bercelaru kalau tidak kan. Tapi memanglah kalau dalam bab sembahyang saat ni ada. Misalnya mazhab Hanafi mengatakan sembahyang witir itu wajib. Dosa lah kalau tak buat, dosa. Tapi dia tidak kata fardu. Fardu 5. Wajib tu ada lagi. Orang lain tak kena kata apa lagu tu. Apa lagu tu fardu dengan wajib ni hak tulah lah. Dia kata tak lain. Tak apalah. Hak tu bicara cara masing-masing, cara masing-masing lah. Jadi hak ni kata asasnya tu. Lepas tu mari lagi hak mazhab lain pula. Dia kata tahiyatul masjid pun wajib juga.
Ada pula orang lain kata tahiyatul masjid tu wajib juga. Dah bila wajib? Kena buat lah. Kalau tak buat dosa. Hak ni hak kebanyakan jumhur ulama, majoriti lah. Kalau hak dalam 4 mazhab ni, Abu Hanifah seorang je kata witir wajib. Hak lain tak. Jumhur ulama. Kalau sembahyang tahiyatul masjid tu kata wajib tu puak-puak zahiri ya. Hak 4 mazhab pun tak ada kata wajibnya. Sebab apa? Sebab dia jadikan hadis hak tu dalam Bukhari. Kita jumpa dah dulu hak tu sebagai asas. Jadi kena faham asas dengan tidak asas. Jadi hak lain-lain mari kita ketepikan. Yang paling tinggi sunat lebih kuat, sunat muakkad kau gapo, kau kita nak kata tak apalah. Sunat yang ditekankan sangat, sunat yang berat kita kata lah. Tapi nak kata wajib, nak kata fardu tak boleh. Tak ada. Tak ada siapa pun imam mana pun kata sembahyang hak fardu lebih daripada 5 waktu tu tak ada. Wajib ada, fardu. Ada orang tanya Imam Abu Hanifah, mungkin dia orang pandai kan. Orang tanya, orang tahu dah pendapat dia tu. Jadi orang ni pun satu hal juga, dah tahu dah orang pendapat dia, tanya dah. Sembahyang ni ada berapa? Fardu kata dia. 5. Sembahyang witir tu sunat ke fardu? Wajib dia kata. Sembahyang fardu tu sunat ke wajib? Wajib kata dia. Lepas tu apa ya 5 ni jadi 6 dah lah. Bila saya kata sembahyang hak fardu tu 6, saya kata sembahyang fardu tu 5, hak ni wajib. Dia ada istilah dia. Dia tak kata fardu. Kalau dari segi kata fardu tak ada, siapa pun tak ada. Hak terima kata ada hak lain wajib iyalah. Tak apalah ikut ia. Tapi fardu tak ada. Itu ijma', sepakat dah orang Islam daripada dulu sampai bila-bila pun. Kalau kata ada hak fardu lebih daripada hak 5, salah, sesat dah lah jadinya. Siapa ke mereka tu dah, bukan main-main. Sebab khilaf kau lain. Ni kata gini, dia kata tak apa. Kalau kata sembahyang tu fardu nah, tak boleh. Dia kena ngucap semula. Siapa tahu tu? Siapa tahu tu besar tu. Sebab apa? Dia pegang hadis itulah sebagai asasnya. Begitu juga kita tengok banyak nak cerita asas ni dalam masalah sahabat. Mana asasnya? Ada hadis-hadis kadang-kadang nampak ke sahabat ni kurang ajar lah. Tak molek lah, menyakiti Nabi lah, macam-macam ada lah. Mana kita nak buat asas? Quran tu asas, bukan hadis, Quran. Sebab tu tak boleh terbang main dengan sahabat. Nak langgar lagu mana? Hadis-hadis tu diketepikan, kena takwil, semua kena takwil. Sebab apa? Sebab asas kita berhubung dengan sahabat tu Quran, bukan hadis. Hadis pun setara tu dah. Cuba tengok. Kalau Quran lagu mana? Kalau dalam Quran kata ulaika humus sadiqun, mereka itu orang-orang yang benar. Sebenarnya mereka itu sahabat lah maksudnya. Mereka itu orang-orang yang berjaya. Banyaklah dia sebutkan dalam Quran hak lagu tu. Siapa tu? Sahabat. Mereka itu ahli syurga. Ikutlah dia lagu mana dia teruk. Kalau kita tengok dalam kehidupan, dalam sejarah dia cerah berapa kali cerah misalnya kita kata. Nah, mestilah ada tak kena lah tu. Dia ahli syurga. Kita tak boleh kata dia teruk pada kita. Kita lebih baik, kita tak cerah misalnya. Tak boleh. Sebab apa? Tuhan sudah kata dia ahli syurga. Kita dia tak nak kata. Tak jamin. Itu asas kita. Benda kena faham sangat. Setengah-setengah orang dia lolek-lolek lagi masalah sahabat. Sahabat tidak akidah. Tak akidah lagu mana? Dah kalau sebut dalam Quran, bukan satu tepat. Kalau saja pun sudah jadi akidah. Dah, hak dalam Quran ni. Ni kan pula berteraburan. Dalam Quran tu sebut tentang sahabat ni. Tiba-tiba kita nak kata dia tak boleh. Kadang ada hadis dua. Mungkin kita tak faham pun hadis tu. Dia nak ayat lagu lain, kita pergi faham lagu lain. Jauh lah. Tak boleh pergi.
Jadi bagi kita orang Islam ni berhubung dengan sahabat ni, asas dia hanya Quran. Ada asasnya Quran, ada asasnya hadis. Semaya tadi masa ni tu hadis asasnya. Masih boleh lagi, balas tak apa lagi hak tu. Ni kata tak sih, kita tak sih jadikan hak tu asas. Tak apa. Hak demo buat sebagai asas tu kita boleh kecualikan hak ni daripada asas demo. Tak apa. Tapi Quran tak boleh. Tak ada siapa kalau kata ahli sunnah yang kata sahabat ni tidak berjaya. Sahabat ni masuk neraka misalnya. Tak ada. Sebab apa? Asasnya Quran. Tak lagi. Tu yang bendanya. Jadi banyaklah benda-benda hak lagu ni kan. Dalam Islam ni ada hak asas, ada hak tidak asas. Hak tidak asas masih boleh balas lah kita kata. Boleh berkhilaf. Tetapi kalau hak asas tak boleh. As-Sindi berkata, bumi ini semua sekali pada dasarnya merupakan tempat yang dibolehkan kita bersembahyang. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan makruh atau tidak sah bersembahyang di sesuatu tempat, maka hukum itu hendaklah dihadkan setakat yang ditunjuki dalil itu sahaja. Setakat mana ada sebut dalam dalil sekat tu, tak boleh dah melarak ke lain, tak boleh. Misalnya dia ada sebut jamban, jamban sekat tu, tempat sembelih hak mana kata boleh kita buat hujah tu lah. Tapi Imam Bukhari kata tak boleh, tak kuat. Hak ni dia pakai hak ni. Jadi bumi ni semuanya tempat yang boleh kita buat sembahyang kalau ia bersih. Dia pegang dengan hak tu. Hak lain-lain, hadis-hadis lain tu dia ke tepi belakang. Dia tidak jadi, maksudnya dia tidak jadikannya sebagai asas. Asasnya hak ni. Hak tu ada keadaan-keadaan tertentu. Kerananya ada. Syekhul Hadis Maulana Zakaria berpendapat, maksud Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan semua larangan bersembahyang di tempat-tempat tertentu yang dikemukakan oleh Bukhari melalui beberapa bab yang lalu adalah larangan khilaful aula sahaja. Khilaful aula ni kan harus tu bawah, ni atas. Kurang molek tu je. Kurang molek. Setara tu je. Semua Imam Bukhari kata duduk bincang gapo dulu tu, hak tu je, dia nak pergi situ je. Khilaful aula sahaja. Hak aulanya kita tidak sembahyang dalam jamban. Hak lebih aula, hak lebih moleknya kita tidak sembahyang dalam jamban. Kalau sembahyang dalam jamban, jamban tu bersih, sah. Cuma khilaful aula, bercanggah dengan hak lebih molek, tak apa juga. Ibnu Battal berkata, bab ini menunjukkan semua larangan yang disebutkan pada bab-bab yang lalu bukan sebagai larangan haram. Mana bukan seorang ni pun syarah Bukhari ni kata maksud Imam Bukhari nak gapo. Bagi dia tidak haram semua. Kubur pun tidak haram. Cuma seperti kita kata tadi lah, ada hak makruh, ada hak harus. Sekitar antara dua tu ya. Khilaful aula kau ikutlah. Tapi nak kata siapa kau peringkat haram, dia kena ada sebab. Kalau pada zahirnya suci, kita tidak ada niat nak sembah orang dalam tu gapo, sah sembahyang. Hak dalam gereja yang dibuat atas kubur tu, kerana kubur bawah tu dilarang oleh Nabi ada kubur. Kalau tidak, kalau gereja tu tak ada kubur, bawah tu tak ada gapo-gapo, tak apa. Sebab dia larang tu, sebab gereja tu dibuat atas kubur. Orang dalam kubur tu sangat dihormati, mulia di sisi mereka. Akhir sekali mereka sembah. Sebab tu ya tak boleh. Sebab tu tak boleh. Kalau mengambil kira hak zahir dia, kalau tak ada lah sembah gapo, tak ada pemujaan, tak ada gapo, zahir dia suci, sah sembahyang. Cuma dalam keadaan makruh. Bagi dia sah.
Tidak seperti tok guru dia Imam Ahmad. Suci setara mana pun, kalau kubur tu tak sah sembahyang, haram. Imam Ahmad kerah lah dalam masalah ni. Imam Bukhari tidak setara tu. Sebab orang lain lah, ramai juga pendapat lagu tu. Kerana pada asalnya sembahyang diharuskan di semua bahagian bumi ini apabila ia dijadikan sebagai masjid untuk Nabi SAW. Maka termasuklah di dalam umum itu gereja-gereja, perkuburan, kandang unta dan selainnya, jika ia bersih. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita SAW. Bagaimanapun seseorang tidak sepatutnya memilih tempat-tempat itu kecuali ketika perlu sahaja. Dah sementak kata dah Bukhari kata tak apa supaya dah. Jadi sengaja pergi cari dalam jamban nak sembahyang dah. Dalam bilik air tak sah dalam itu. Tak perlu. Apa yang nak buat lagu tu? Imam Bukhari pun dia bincang saja. Pak Imam Bukhari ni pernah kau buatnya sembahyang dalam tu? Belum tentu lagi, kita tak tahulah secara pasti nak kata tu. Tapi kira-kira dengan warok dia, dengan sangat jaga, dia tidak buat. Cuma dia bincang. Bincang dari segi ilmu. Kecuali ketika perlu sahaja. Itulah tentunya yang lebih baik untuk sembahyangnya dan lebih menenangkan hatinya. Tentu dah tak sembahyang tempat itulah. Demikian juga kata Hafiz Ibnu Hajar dan Hafiz Al-Aini. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Pergi kepada hadis. Hadis ni sebenarnya seperti sudah sebut dah tadi, sudah berlalu dah dalam bab tayammum. Riwayat Jabir bin Abdullah juga. Riwayat Jabir jugalah. Rasulullah SAW bersabda, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun Nabi sebelumku. Mana 5 perkara? Kelima-lima perkara ni sekali kepada seorang Nabi dulu tak ada. Secara suku-suku ada, ke 2 ke kepada Nabi dulu daripada hak 5 ni ada. 5 ni sekali untuk satu orang Nabi tak ada. Hak adanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, aku diberi pertolongan dengan kegerunan musuh terhadapku pada jarak kejauhan sebulan perjalanan. Tu hak. Gapo dia musuh gerung. Takut. Padahal dia tahu Muhammad ni baik orangnya. Lembut orangnya, beradab, sopan. Jadi gerung. Bunyi kata Muhammad nak mari. Muhammad nak mari. Gerung dah. Musuh. Padahal mereka tahu bilangannya berapa sangat. Sama. Hampir tidak ada sebenarnya dalam sejarah peperangan Islam ni tentera Islam lebih ramai daripada tentera kafir. Tak ada. Zaman Nabi kau, selepas Nabi kau tak ada. Tapi benar sama. Hatu peliknya. Hatu ya peliknya. Ini kalau nak kira dari segi senjata, tak ada mana nak banding dengan popok dia. Popok dia lengkap bersenjata. Kalau hak ni 313 orang, hak tu berapa ribu? Kalau hak ni 10 ribu, hak tu 50 ribu. Pergi tempat orang. Pergi tempat orang tu tempat. Benteng segala. Benteng kalau kita tengok pergi lah ni tengok lemah. Soalnya macam mana dia boleh kuasai benteng tu? Yang keduanya, nak sampai ke benteng tu, perjalanan tu jauh tu. Batu saja. Bukit batu ada. Perjalanan tu lagu mana? Tu hebatnya. Tu yang jadi gerung tu. Gerung tu maksudnya tentera lah. Hak nak perang tu. Orang ramai dia suka. Rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha. Bahkan doa dalam Quran sebut. Rakyat-rakyat di negeri dia, negeri kafir tu, bunyi Muhammad nak pergi suka. Buat tu tidak gerung. Gerung ni hak nak perang, hak memusuhi dia, hak nak lawan dengan dia. Rakyat negeri tu suka. Sebab apa? Kalau Muhammad mari, hak kita tahunya tak ada dah ni.
Tak ada dah ni hak palsu. Dengan ambil kira keturunannya, dengan sistemnya, dengan gaponya, tak ada. Bila Muhammad bagus. Dan dia tidak paksa kita tukar agama. Ada. Dia tahu, malu. Sebab itulah dalam dunia Islam ni kita tengok, kalau orang kata paksa, tak bohong. Daripada dulu pahala ni pun ramai mana orang kafir ada negeri Islam terancam? Tak ada. Tak ada. Daripada dulu sampai sekarang ni, kalau kita kata kurang setara mana pun, orang kafir boleh duduk molek. Jadi tak betul kalau kata paksa tu, tak ada. Dia apabila Islam pergi ke sesuatu tempat, dia tengok baik Islam ni molek, tak ada seperti hak dia gambarkan dulu ataupun diceritakan kepada dia. Dia masuk Islam sendiri, itu ada banyak hak lagu tu. Siapa-siapanya bila masuk Islam tu, gereja ke kuil ke gapo tu, tak ada guna. Nak anggap dia tak ada orang dah nak masuk dalam tu. Tukar jadi masjid lah. Pokok dia dirilah hak tukarnya. Kalau boleh lah buat masjid. Hak tu jadi gereja-gereja ke gapo tukar jadi masjid tu. Bukan kita rapah dah. Orang situ sendiri, setelah mereka memeluk agama Islam, tak ada nak agama dia saja. Dan Islam ni ajar boleh dalam gereja. Dalam gereja tak ada masalah. Cuma kena menghadap kiblat. Buatlah benda-benda kayu. Jadi sebulan perjalanan tu gerung. Dan hak ni, hak Nabi SAW kata akan dicabut rasa gerung daripada hati musuh terhadap umat Islam akhir zaman. Gerung ni ada sampai dulu ada, akhir zaman dia tak ada. Dia royaklah sebab tu. Apa sebab? Apa sebabnya? Apa ni? Wahan dia panggil. Gapo dia wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ada tu. Dia ada. Sungguh betul. Tak lama lagi Nabi kata bangsa-bangsa ni akan berterkamai ke arah kamu, seperti mana kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Seperti mana apa nama ni, orang-orang hok nak makan tu kan, pakak panggil mari nak ada tu makanan tu. Nak mengadap talan hok dia nak makan. Pakak pergi situ, licin sapu kedai. Sahabat tanya, amin qillatin nahnu yauma'id, adakah buatan kita di pupuk kita ni sikit ke hari tu? Dia tidak sikit. Ramah kamu, ramah kamu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kamu buih seperti buih banjir, Nabi kata. Buih pada ketika banjir. Tu dia kata, apa yang jadi gitu? Sebab dia kata ada dua penyakit, dan Tuhan akan cabut rasa gerung ni daripada hati musuh. Memang tak sama dia takut. Ada belakang tu senjata ni seramai mana askar tu, bahagian tentera laut, tentera darat, tentera udara, dah banyak mana. Tak takut. Tak takut. Tetapi hak ni Nabi SAW kata akan hilang hak tu. Apa? Sebab cintakan dunia, hubbud dunia. So wa karahiyatul maut, takut mati. Kalau orang Islam ada dua ni tak, takut selalu dia. Sebab tu juga kita tengok dia apa hadis kau di mana-mana dah. Kalau orang Islam tak takut mati ke tak, lari dia, tak lagi. Susu dia ikutlah apa alasan kata, larilah. Dia tak lagi. Sebab orang tak takut mati. Mati bos suka, bos dia boleh. Kalau orang lagu tu dia nak aran dah, tak lagi selalu. Hak tu kalau perempuan dia duduk kaji pun, kalau lagu ni susah dia, tak berkesudahan lagu ni. Dia ada, cuma tidak seperti zaman sahabat dulu. Zaman dia dulu boleh dikatakan lagu tu kebanyakan. Zaman sekarang ni orang Islam ada juga lagu tu, cuma tidak umum. Tidak umum.
Tidak umum. Jadi yang Nabi kata pada jarak kejauhan sebulan perjalanan ni, maksudnya ialah musuh-musuh di zaman dia tu duduk pada jarak tu lah. Perjalanan daripada tempat Nabi Madinah tu sebulan perjalanan tu. Bukan makna jarak tu saja. Kalau takut, kalau duduk di belakang lagi, jauh lagi, tak takut. Bukan. Kalau duduk jauh lagi pun, kita kata 2 bulan kok, setahun perjalanan kok, takut juga. Tapi pada masa tu musuh-musuh ada di sekeliling Nabi je, kuasa besar, sebulan perjalanan. Dia isyarat pada hak tu lah. Demo tu lah, waktu berhadapan dengan dia. Bukan bermakna kalau jauh lagi tak takut. Dia takut semua tu lah. Tapi siapa dia, apa nama ni, hak ni, kalau hak ni, hak dekat ni, hak sebulan perjalanan ni, hak kuasa besar ni, pada masa tu lah, iaitu Rum dan Parsi tu, hak ni pun takut. Tak tahu. Dalam keadaan umat Islam kurang, lemah, banyak tak kena, banyak salah, banyak tak faham, lemah, miskin, susah dah. Cuba tengok, kalau betul-betul Islam, ada sebahagian aja Islam molek, takut Rusia jatuh dah. Kita lawan di Afghanistan tu, pelik juga tu. Pecah, pecah. Negeri-negeri dia habis jadi merdeka. Sistem dia pun tak saya pakai, pokok dia di. Ni selagi ada kuasa besar. Dulu ada 2 kan. Supaya zaman Nabi juga ada 2 juga. Selagi dia duduk hadap dengan waktu juga tu. Kalau ada orang ikhlas lawan, tak ada lagi, Tuhan akan tunjuk lambat banget. Ada orang ikhlas. Kita kata tak ikhlas lagu mana? Setengah-setengah je lah. Kita tak kata semua tu susah, tapi setengah-setengah tu kita kata apa kepentingan dia pergi di situ, apa kepentingan negeri dia lain. Kalau nak kaya boleh dah kaya. Kita boleh tengok doktor hak Jordan tu, hak pesan ke bini dia kalau dia mati, dia gini royak, dia tak ada duka cita, tak ada gapo. Kan berapa ramai sekarang mereka mati di Afghanistan gitu. Doktor Jordan, dia suka hati, puas hati. Apa kepentingan? Kalau dia nak kemewahan boleh tahan, nak gimana boleh dapat gaji besar. Tidak gitu ke Islam. Ada hak lagu tu. Kalau selagi ada hak lagu tu, tak boleh tak boleh dihapuskan Islam, umat Islam tak boleh. Dan kalau selagi ada hak lagu-lagu tu, sanggup mati. Tak ada hak Nabi kata tadi takut mati tadi. Kalau selagi ada hak lagu tu, musuh yang berhadapan dengan dia, musuh yang lawan dia akan hancur, lambat banget. Hak tu memang sejarah, bukti sejarah tu. Lah ni pun mereka teruk dah kan. Teruk dah, nak lari dah tu waktu tu. Tak ada lagi. Saya sudah kata dah dulu, kalau dia gila sampai bila dia waktu kita kenal benar perangai dia, sifat dia memang kerah. Tak ada ilmu pun jahil pun kerah. Kalau dia pegang waktu lagu tu, dia sanggup mati. Tu puak-puak Pashtun. Puak-puak Pashtun tu memang kalau dia baik dengan kita pun, dia akan jaga kita sampai dia mati pun dia sanggup. Dia tidak main-main. Tu bangsa tu. Lepas tu kalau ada Islam pula, setakat tu lah. Sebab tu lah kita kata hak guru ni dia mesti ada. Baik, sekarang ni kita kata, kalau kita kejap kata pengganah pula dah, tak ada kena mengena dengan pengganah tu dah. Tak ada kena mengena dengan pengganah tu. Tapi nak bagi hak kenyataan, kalau mereka dia takut siapa? Takut kita, askar kita? Tak. Askar mana mesti? Cuba bila semua ada tentera belaka. Takut. Dia takut Al-Qaeda, tak tahu mana bapa. Itu masalah. Bapa tak tahu siapa dia, general dia, tak tahu mana pusat dia, tak tahu. Negeri tak ada, senjata tak tahu mana. Apa dia takut? Nampak ni hak Nabi kata, nampak hak gerung. Apa dia gerung sama?
Sibuk sangat. Orang lain banyak lagi senjata kapal terbang ada berapa dah. Kapal terbang penyerang dah. Kapal terbang go tu, kapal terbang go ni, macam-macam. Pelatih nak tahu. Pelatih nak tahu, pandai benda tu. Terbalik dah. Junai dah, naik dah. Menyacak naik, hebat je dah. Tapi apa dia buat? Sekadar tunjuk. Buat tak ada. Nak tolong orang buat kerja untuk Islam pun tak ada. Marah ada. Bukan kata fitnah pula. Dia pakai sorok sekali dengan orang kafir tu, biar derah lagi soroknya. Kita orang Islam ada tu. Tengok. Tapi adakah orang-orang lagu ni boleh dihapuskan? Dah. Tak akan terhapus. Sebab tu dia pun tak nak pergi, nak klik. Tak lagi. Lepas tu selesai? Tak selesai juga. Tak selesai juga. Jadi orang Islam sepatutnya kena fikir benda-benda gitu. Jangan orang tepuk, kita tepuk kata. Tak tahu ke satu. Jadi dia gung ke siapa sekarang ni? Cuba tanya tu. Apa gung? Atas nama apa? Apa? Kalau nak kata dia gung ke Iran? Tak. Tak ke mana? Hak tu sibuk ni Al-Qaeda, hak tak tahu mana. Kita pun kalau dia tak sebut, kita tak tahu ada Al-Qaeda. No. Kita pun tak tahu. Apa yang takut gitu semua tu? Pasal demo ni tak takut mati. Askar dia makan gaji untuk dunia juga tu. Untuk dunia. Hak ni tak tahu negeri mana ni, tak tahu mari sanggup mati situ. Bukan negeri dia, bukan bangsa dia. Bukan situ tempat jamin masa depan dia untuk kerja dia. Dia tak ada, tak tahu mana tu. Cuba fikir. Tak ikhlas lagu tu. Sanggup mati. Kalau ada sifat ni memang akan gerung. Nabi tidak royak saja, bukan dia saja hak ni hak gerung ni selepas pada dia sahabat-sahabat tu gerung juga. Kafir gerung juga, bukan sampai Nabi saja. Orang yang ikut dia, cara dia, orang kafir akan gerung. Kedua, bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid. Dah tadilah. Bila masuk waktu, tidak boleh berlengah-lengah, jangan sampai terlepas waktu tu. Di mana-mana kita berada, kita kena sembahyang lah. Sebab tempat tu banyak, boleh Tuhan nak pilih untuk nak sembahyang. Muka bumi ni luas. Kalau tak ada air, air di mana-mana boleh dikatakan ada. Kalau tak ada air, tanah tetap ada. Bumi di mana-mana pun ada, kita boleh buat tayamum. Senang. Itu kemudahannya. Ikut syariat Nabi kita. Yang ketiga, dihalalkan untukku dan umatku harta ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang halal. Maknanya umat dulu tak halal. Kalau pergi perang, pok-pok dia dulu. Zaman Nabi Musa ke zaman mana dulu, kalau pergi perang boleh lah. Benar orang Islam tu, harta yang dirampas selepas perang, dalam perang tu orang panggil harta ghanimah. Selagi dia panggil, kalau harta hak boleh tu bukan dengan perang. Misalnya nak perang, lepas tu orang kafir lari dulu lagi, tinggal harta benda dia boleh kita. Itu faid namanya. Bukan ghanimah. Ghanimah ni perang, selepas perang, hasil perang. Tak boleh. Orang zaman dulunya lagu mana? Dia kalau boleh harta ghanimah, benar lah orang Islam lah ni. Hak Islam ni, tak kira kafir, hak Islam. Nabi-nabi dulu, dia akan bawa harta-harta yang boleh tu letak tengah padang luar, tinggal situ pakat tengok daripada jauh. Kalau perang tu ikhlas, Tuhan terima perjuangan dia tu, api dari langit akan mari, semua mari makan. Itulah yang disebutkan dalam hadis. Api dari langit tu gapo bendanya, hakikatnya tak tahulah. Malaikat kau cuma nampak suara api mari tu dah. Habis tak ada, lenyap. Gitu cara. Tapi kalau ada hak tak kena buat, Nabi dia akan tanya, ada gapo dia ni tak kena ni? Ada susuk gapo-gapo kau ni? Tak boleh. Jarang sepotong pun tak boleh.
Semua kena pergi longgok situ berlaku. Kalau tak betul ada hak susuk kau gana kau tak betul lah, dia akan mana? Dia akan api tu tak mari. Api tak mari. Jadi tunggu tak mari. Jadi Nabi duduk kata tak boleh ni. Ada tak betul? Sarah pula lah situ tau. Ada lah dia mengaku dia gini-gini. Letak. Kalau betul siap lah baru mari. Tu tanda terima kau tidak terima. Kalau zaman tu. Zaman kita ni Nabi Muhammad boleh buat makan, boleh buat harta benda. Bahkan hak ni dia anggap harta halal yang paling baik, hasil ghanimah. Sebab tu Nabi pun dia makan harta ghanimah. Zakat kau apa dak, keluarga dia tak boleh. Tapi kalau ghanimah dia boleh buat harta. Dan sahabat-sahabat dulu dapat harta ghanimah ni lah berkatnya. Dan ghanimah ni nak dapat mana kalau tak pergi dah. Dia kena pergi dulu. Kalau duduk kapal terbang saja pergi mari dah. Tak ada. Tak akan boleh harta ghanimah tu. Dia kena pergi dulu. Dan keempat, seseorang Nabi itu diutuskan untuk kaumnya sahaja, tetapi aku diutuskan untuk manusia seluruhnya. Nabi dulu untuk kaum dia saja. Memanglah gitu. Untuk kaum Yahudi, untuk kaum Bani Israel, untuk kaum ni, untuk kaum ni. Nabi kita tidak, untuk seluruh manusia. Buktinya banyak lah. Antaranya kita sebut bawah ni. Baca sendiri ayat Quran. Jelas sebut Nabi ni untuk sekalian manusia. Adapun kalau kita baca Bible, kau baca kitab-kitab lain, kenapa? Nabi dia tu untuk pokok dia saja. Tu beza. Dan menasabah pun kalau Islam ni jadi agama untuk seluruh manusia. Dengan kemampuan syariat dia, keluasan syariat dia, dengan kitab suci dia terpelihara, hadis-hadisnya terpelihara. Tidak seperti hak agama-agama lain tak tahu mana. Tak tahu mana hak sebenar. Sudah ditahrif ataupun diselewengkan, ditokok tambah dah kitab suci itu pun. Tak ada dah hak sebenar. Jadi hak ni memang. Lepas tu dari segi cara dia lagu mana? Nikah. Menikah moleklah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tuhan buat bangsa-bangsa ni ada ni kan untuk berkenalan. Lepas tu halal menikah dengan bangsa-bangsa lain ke apa. Itu cara Islam ni berkembang. Beza dengan agama lain. Misalnya agama lain nampak sepik dia. Walaupun selepas Nabi kita dia tak ada nak fikir. Walaupun selepas Nabi kita, misalnya dia pokok dia boleh nikah. Pokok dia mana agama yang berasaskan bangsa. Puak. Hak ni tidak puak. Agama yang bersifat antarabangsa. Agama antarabangsa. Itu bezanya. Jelas hak ni memang jelas. Dan yang kelima, diberikan kepadaku syafaat. Syafaat Nabi ni boleh. Orang yang duduk dalam neraka dia boleh buat tubik. Orang yang duduk dalam neraka dia boleh buat tubik. Hak dosa-dosa besar, hak teruk lah, lama kena duduk dalam neraka, dia boleh buat tubik. Sebelum pada tu, syafaat di padang mahsyar. Syafaat di padang mahsyar. Hak tu hak besar. Orang lain semua mengaku tak boleh nafsi belakang kata kan. Nabi-nabi lain tu semua minta biar kena pergi ke Muhammad akhir sekali. Baru selesai dengan Nabi kita tu, baru selesai. Hak tu dia dikatakan asy-syafa'atul kubra, syafaat besar. Situlah. Ini juga antara keistimewaan Nabi kita. Jadi habis dah risalah ni. Sudah molek siapa, tapi tak siapa banyak kali nak. Pasal dia silap sikit. Teknik sepatutnya siap dah. Dia tak boleh nak baca file kita tu, komputer dia tak boleh nak baca, dia tak lambat royak pula. Jadi gitulah. Tapi insya-Allah
Itulah. Sama ada nak terus kau baca waktu hari ni, kau dok lagi. Tak ramah boleh nak. Jadi hak ni pun habis. Kalau nak sambung hak tu pun boleh, tapi hak tu pun panjang tu, bab mula-mula tu tak habis hari ni tu. Nah, tak habis juga. Jadi hak bab mula-mula tu dalam hak baru tu, cara kau perempuan ni hak mari kotor ni duduk dalam masjid tu. Panjang benar tu bincang. Boleh ke tidak? Imam Bukhari kata boleh. Apa dalil dia? Hak tu nak bincang hak tu jadi panjang, digelar hak tu. Dia bahas hak tu saja. Nampaknya tak ada, kita tak ada bahas hak tu. Kalau nak baca sekerak boleh. Kalau sekerak boleh. Tapi minggu depan ni cuti dah. Hari raya ni cuti. Kena nuk pula lah. Ikutlah, ikut mana-mana. Kalau kita nak berhenti sekat ni pun tak apa juga. Bagian. Kalau nak kira soalan. Di sini ada dah soalan ni. Tak apalah, boleh, insya-Allah. Ustaz tadi Ustaz kata macam terputus, macam apa tu, bumi sebagai bahan apa untuk bumi. Ustaz kata terputus kalau macam tak rumah kita kan, kayu tu kita boleh tekuk habuk. Habuk, kalau ada habuk tak apalah. Semata-mata kalau licin kayu tu tak boleh. Tapi kalau licin tak ada habuk, pokok kayu tu tak apa. Pokok kayu masih hidup lagi. Okay. Muslimin ada belakang? Tak apalah, sementara tu di sini ada soalan dah. Wah, ni banyak lagi. Ni ada beberapa soalan dah sini. Ni pun panjang dah ni. Yang pertamanya, adakah disebut dalam hadis sembahyang tarawih ni 8 rakaat? Nak habis dah ni dah. Buat 8 tu buat je lah kan. Dia ada, cuma dari segi setengah pihak tu terima itu tidak jelas maksudnya lagu lain. Setengah pihak terima itu jelas dah. Betul lah. Tapi hak sebenarnya secara ringkasnya lah, kalau Nabi SAW sendiri berdasarkan hak dia kata kau, hak dia buat kau dengan jelas sebut 20, kalau apa kau apa tak ada satu pun yang sahih. Cuma hak ada sahih kau gapo ni sahabat. Sahabat. Jadi kebanyakan sahabatnya mengamalkan tarawih ni 20 rakaat. Kira-kiranya kita kata dia faham, dia tahu daripada Nabi lah tu, walaupun tak ada Nabi royak pun. Jadi ulama faham gitulah. Okey, dia nak buat sendiri. Walaupun ke mana pun benda ni benda khilaf lagi. Bahkan Imam Malik mengatakan 36 rakaat. Ada juga tarawih 36 rakaat. Jadi kita tak boleh kata salah pula. Ini dia sebenarnya perbezaan ni pada sahabat. Jadi hak 8 ni ada juga, cuma hak orang tak terima tu dia kata tak terai ke apa macam-macam lah waktu tu. Hak lebih jelasnya 20.
Kalau nak kira hak tiga lagi mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad 20. 20. Hak kata 8 ni sebenarnya tidak ramah dulu. Tidak ramah. Walau bagaimanapun itu hasil ijtihad ulama. Kalau kita nak buat pun tidak jadi masalah. Ulama dalam mazhab mana-mana pun boleh katakan ada hak sebut, cuma tidak ramah. Hak 8. Soal mungkin tempat kita lebih ramah buat hak 8 itu soal lain kan? Soal lain. Hak lebih kemahnya 20. Itulah boleh kata. Tapi kalau orang buat 8 kau 36 kau berapa kau, kita tak boleh bahas lah. Tak boleh bantah, tak boleh balah pasal ni lah. Bahkan ada ulama-ulama besar pun kata gitu, 8. Bahkan dalam Muwatta pun ada sebut 8. Ada sebut 8. Cumanya bahas pula tu panjang lah. Orang ni kata ni keliru ke apa tu, tak apalah tu. Yang kedua, kaifiat sembahyang tarawih ni seperti yang diamalkan di tempat kita. Boleh tak apa tu kan? Yang ni ada sebut dalam hadis ke tidak kaifiat ni? Seperti setiap 4 rakaat baca doa, selawat 3 kali, sallallahu dah, subhanal malikul ma'bud gapo tu dah, dan sebagainya. Ini tak ada. Kalau nak kira sebenarnya Nabi SAW sendiri semaya tarawih ni 3 malam ya. 3 malam. Tak ada kata dalam mana-mana hadis dia semaya tarawih dengan jelas lah, orang maklum di luar sekali ramai-ramai dah. Sepanjang bulan puasa tak ada. Sahabat buat sepanjang bulan puasa. Antara satu kita pun terima. Nabi terima sahabat kan. Jadi bila sahabat buat tu kita kira ada asas lah. Ada asas, tidak salah lah kalau buat. Cuma kaifiat tu, hak dia celah-celah tu dah tak ada benda tu. Hak betul je semua dibuat di Arab Saudi. Tengok dalam TV tu lagu mana satu tu. Tazkirah pun tak ada. Tak ada. Kalau buat sebagai ketetapan tak molek lah. Benda tak ada. Kalau tidak buat sebagai ketetapan tak apa. Tapi keadaan tempat kita ni kadang-kadang jadi macam gitulah orang Nabi buat, sahabat buat dulu. Dia tak ada lagi. Tak buat lagi. Hak betulnya semua buat Mekah. Hak tu betul. Jadi apa 20 juga? Dia 20 juga. 20 juga. Di manakah disebut? Itu dalam Muwatta Imam Malik, dalam Mudawwanah, kitab fiqh mazhab Malik besar tu, dalam itulah ada sebutnya. Tentang 36 rakaat gapo semua tu, dalam itu ada sebut. Dan ini amalan sahabat dan tabi'in. Amalan sahabat dan tabi'in. Hak mana-mana pun tidak perlu bala. Tetapi antara 8, 20, 36 tu kan. Tidak kata 15 kau. Dia tak ada. Ni cerita Dajjal ni. Dajjal naik hema ni. Hema ni lagu ni. Itu tak ada asas. Tak ada asas. Saya pun sendiri tak jumpa juga lagu ni. Tukar rupa ni, tu rupa lagu mana ni nak? Ada kau sebut tu rupa orang kau sekali jadi serupa orang kau serupa gapo kau? Sebenarnya ini tidak ada asas. Tidak ada asas. Yang adanya Dajjal ini dia panggil Masih juga. Masih Dajjal. Nabi Isa pun Masih juga. Sebab dia dipanggil Masih, sebab dia mengembara kuat kata dunia pergi. Sebab itu dipanggil Masih. Jadi naik hema, naik gapo ni, kalau kita nak hidup zaman ni rasa tidak apa sesuai. Bila nak siapa dah rata dunia, dia kata pergi rata dunia dia pergi. Gila ke mana dalam bahasa yang sikap menunjukkan sesuai dengan zaman kita ni. Akan datang tak tahu, kau laju lah. Tapi kalau hema duduk setara tu ya, bila-bila pun dah. Situ pun sudah boleh. Dah kalau nak tolak ni pendapat orang ni. Jadi hak ni perincian ni sebenarnya tidak boleh pegang.
supaya Imam Mahdi mari dengan gini-gini perincian tu. Tak boleh pegang. Asas dia tu saja yang kita kena pegang. Asas dia Dajjal ni ada. Orang lari kerjaan apa? Menyesatkan orang. Itu ada. Cara dia, kenderaan dia, pakaian dia tak perlu. Waktu tu. Tarah hadis Ramadan ni. Awaluhu rahmah, permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya kebebasan daripada neraka ni. Hak ni. Dulu pun ada tanya dah. Ni. Ada dah. Jadi hak ni kebanyakan ulama mengatakan hadis ni dhaif. Dhaif. Kalau ada pun paling tinggi hasan. Dia kata boleh pakai tapi tak kemah. Itulah hak kemahnya tidak sahih. Tak boleh pegang lah. Tidak kata sebabnya apa makna ni? Awalnya rahmat. Jadi rahmat Allah ni mari awal dia saja. Tengok tu tak ada kah? Tak sesuai. Dia bercanggah. Jadi hak akhir dia tu bebas daripada neraka saja. Jadi maghfirah, keampunan tak ada. Keampunan duduk tengah saja. Dari segitulah tak pernah sabahnya. Sedangkan ketiga-tiga ni ada di sepanjang bulan puasa tu. Ketiga-tiga ni ada dari sudut isi dia tu. Tak ambil kira dari sudut sanak dia tu. Kalau ambil kira dari sudut sanak dia tu, adalah perawi seperti Zaid, Ali bin Zaid bin Jud'an tu, perawi yang dhaif tu. Dengan sebab itulah ulama mengatakan hadis tu dhaif. Tapi kalau mengambil kira isi dia, hak tu pun padan dah nak menunjukkan hadis ni tidak sahih. Tak boleh nak pegang. Sebab kita nak tentu khusus hak ni awal ni gini. Hak tu dia kena kemah. Kalau setara ni tak boleh. Setara ni tak boleh. Kalau lah ni perang kata zaman kita ni, sepuluh Taliban dia perang tu. Jadi hak askar wanita Amerika tu boleh ke dijadikan hamba kalau dia ditawar. Hak ni pun pernah jawab dah juga dulu. Ada dah dulu. Jawabnya tak boleh. Tak boleh buat hamba. Perhambaan tu hak kata boleh dalam Islam tu pun kalau orang kafir guna sistem. Kalau dia pun tak saya guna dah, kita lagilah tak saya. Ada dulu kira nak merdeka sikit-sikit. Kalau salah lah setubuh bulan puasa kena merdeka ke hamba. Dah. Banyaklah kena merdeka hamba ni. Pahala kalau tidak sabit kafarah gapo-gapo pun pahala memerdekakan hamba tu sangat besar. Dan tak boleh salah dia. Kalau buat salah lah gurau pun jadi merdekakan hamba. Seperti nikah ni juga. Seperti nikah cerah. Kalau buat salah, buat gurau ke cerah, jatuh tolak. Supaya juga merdeka ni pun kalau dia buat gurau, merdeka lalu hamba ni. Begitu sekali Islam ni orang ni biar jadi merdeka, bebas. Jadi hak ada dalam Islam ni sebab dia nak mengimbangi sistem kafir dulu. Dan orang kafir pakai lagu tu. Jadi kita bukan suka sangat nak pakai lagu tu. Tapi kalau kita tak pakai, suka hati benar lah pokok dia. Dia kata pokok kita tak apa. Kalau pokok dia tahu adik-adik kita, mak kita, anak kita, hak perempuan, dia tidak akan buat hamba orang Islam juru. Kita saja buat hamba pokok dia. Tidak jadi kita. Dia pun sengah juga. Sebab apa kita pun buat hamba seperti mana dia. Tapi setelah dia tak ada, dia tak say dah, kita tak boleh buat hak ni tak boleh. Ini hak ni tidak mansuh. Ni orang panggil hukum ni tidak mansuh. Cuma hukum ni muallaq, tergantung. Kalau semula kalau ada, tak tahu apa hikmat Tuhan buat. Tergantung gitu ni, tidak mansuh ni. Nampaknya boleh jadi pula ni. Boleh jadi ni. Tapi sampai kita ni tak lagi. Boleh jadi. Kalau berlaku, boleh pakai pula. Dia ada hukum yang mansuh, ada hukum yang muallaq. Orang panggil. Hak ni termasuk dalam hak muallaq, bukan mansuh. Lepas tu hak Bible ni kandungan asli adakah salah kalau kita menafikan keseluruhan isinya? Memang salah, tak boleh. Sebab tu Nabi SAW kata la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhu.
jangan kamu benarkan ahli kitab, dan jangan kamu dustakan mereka. Jangan. Takut ada hak betul. Ada apa kalau ni? Ada lagi hak betul tu. Misalnya orang berzina, kalau sudah berkahwin, maksudnya apa ni? Kalau sudah berkahwin lah, muhsan orang panggil, dia kena rejam. Ada dalam kitab Bible. Paklan ni ada. Beberapa tempat ada. Tapi dia tak pakai. Tak pakai tu suku. So ada. Jadi hak tu betul. Betul. Serupa dengan kita betul. Ada dalam kitab Bible. Tu dah banyak lagi lah hak lain-lain tu. Takut-takut kita nafikan tu, kita kata tak betul tu, hak tu betul. Itulah sebab Nabi tak beri tadi. Orang ramai ni kena beringat lah. Kena beringat. Ada pihak menafikan terus Syekh Albani sebagai ulama hadis. Apa pandangan ulama-ulama Deobandi terhadap dia? Ulama dia, kalau tanya ulama Deobandi, dia macam-macam lah pendapat. Ada yang terima baik, ada yang tidak terima, ada yang bersikap sederhana terhadap dia, begitulah. Tetapi hak betulnya Syekh Albani semua orang lain juga. Ada lebih dia, ada tempat yang dia tergelincir. Orang tahu dia tergelincir tu muka dia menulis banyak. Kalau orang lain menulis pun lagu tu jugalah. Lagu tu jugalah. Jadi tapi setengah-setengah orang yang pelekeh dia sangat, itu tak betul. Dia ni seorang yang diakui ni, tokoh ni. Dalam perbincangan kita akan datang, kita ada sebut Syekh Albani ni pun pendapat dia antara orang yang berpendapat tak apa perempuan mari kotor pun duduk atas masjid. Dan dalil-dalil dia kemas supaya Imam Bukhari. Jadi ada orang yang belakang dia kata Albani ni 30 hadis pun tak ingat. Jangan belakang orang gitu mana? Sedangkan ulama-ulama besar terima dia. Hala kitab masing-masing, Yusuf Qardawi kau siapa, kau Muhammad Al-Ghazali kau hala, biar dia takhrij kitab. Mana semua akui dia. Hak salah silap punya ada lah. Saya sendiri pun ada beberapa perkara hak tak setuju dengan dia. Tapi secara umumnya kita terima dia sebagai tokoh. Dia seorang yang banyak berjasa kepada Islam. Hak salah silap tu orang lain pun ada. Hak tu. Jadi tempat kita ni kadang-kadang nak suruh orang ni tawar terhadap seseorang tu, dia kata tu hak bukan. Misalnya tadi 30 hadis pun tak ingat. Oh, takkanlah setara tu orang tu tak ingat 30 hadis. Kita biasa-biasa dia pun ingat. Jadi pelekeh tu teruk sangat tu. Dan setengah-setengah orang dia kaitkan Albani dengan Wahabi. Tak kena. Wahabi lain, Albani lain. Misalnya Albani dia pegang kemah tu hak semaya tarawih 8 rakaat tu. Ni dia pegang hak tu. Ikut dia lah masing-masing hak tu kan. Seperti kita kata tadi lah. Tapi hak Saudi, hak orang panggil Wahabi 20 rakaat. 20 rakaat. Hak kita duduk tengok. Tengok, tak serupa. Hak Wahabi pada dasarnya mereka pakai mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad, orang perempuan hak mai kota tak boleh duduk atas masjid. Hak tu lah dipakai di Saudi. Albani tidak lagu tu. Menunjukkan kita tak boleh kata dia ni tokoh rojokkan Arab Saudi. Tak betul. Tak betul. Hanya dari segi hadis mereka terima Albani ni sebagai tokoh. Tapi dari segi fiqh dia banyak perkara dia tidak serupa. Dari segi menilai hadis banyak serupa. Dan dia seorang yang sangat hebat sebenarnya. Kalau zaman sekarang ni, kalau dalam bab hadis ni, kalau nak panggil imam, salah seorangnya dia yang layak. Bukan sembarangan. Baca kita salah silap tu suku tu. Orang lain kalau nak sebut Hafiz Ibn Hajar, ulama Maulana Tamanna Imadi sebut, dia kata kalau saya nak tulis kesalahan Hafiz Ibn Hajar, saya boleh tulis 500 muka surat. 500 muka surat saya boleh tulis. Kalau nak kira gitu. Tapi tak boleh. Dia tu tokoh, kita kena terima dah dia tu. Dia ada salah silap, tak apalah. Itu baru yang betul, pendapat yang betul.
Maulana Habibur Rahman yang terkenal sangat alim pasal hadis, akui Albani ni, hormat. Ni seorang yang alim hadis. Tapi tempat kita ni pasal benci kau Wahabi tu dia, wah, habis, pukul habis. Mana-mana Wahabi kenal, walaupun bukan Wahabi pun tak. Dia pukul habis. Berat tu. Tak kena tu. Bulan Ramadan ni apa dia amalan yang paling molek dibuat? Ngaji Quran. Tu paling molek. Dan kalau mengikut cara Bukhari ni, orang yang main kotak pun boleh ngaji Quran. Maya tak boleh kan? Tu tertudah tu. Nak puasa pun tak boleh. Tu jelas dah semua mazhab lagu tu. Perempuan tak boleh. Tapi kalau ngaji Quran boleh. Mengikut Imam Bukhari dah, kalau ngaji Quran boleh, zikir-zikir lain kau boleh. Kau boleh. Jadi buat hak tu lah. Boleh buat belakang. Orang lain pun hak moleknya ngaji Quran. Sebab kalau tengok Nabi tadarus dengan Jibril dalam bulan puasa ni lebih pada bulan lain. Bulan lain sekali, bulan puasa 2 kali. Menunjukkan Quran tu dikehendaki dibaca, tadabbur. Quran tu pada bulan puasa ni sangat baik. Itulah sebenarnya Quran ni bukan bulan puasa saja, bulan-bulan lain pun baik. Tapi bulan puasa ni kan ada kelebihan dia, lebih lagi lah. Kalau kena malam qadar pula, kalau kita baca sejuh tu, berapa kali dah kita kata kena. Serupa dengan 1000 bulan. Serupa dengan 1000 bulan nak baca Quran. Bayangkanlah kalau kena hak tu. Tak mesti kena baca sejuh. Misalnya kita kata sejuh tiap-tiap malam mesti kena. Itulah kelebihan kita umat Muhammad ni. Tuhan nak beri kita. Orang Quran ada sama ada kita mendapat menanggung lain, menanggung Quran ini namun baca. Ya. Menanggung, manakala dalam mazhab Syafi'i orang hak berhadas kecil dia boleh baca, menanggung tak boleh. Pegang. Akak gitu tak boleh. Baca boleh. Kalau berhadas kecil. Kalau berhadas besar tak boleh. Baca pun tak boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i Bukhari tak apa belakang. Baca boleh, pegang boleh, hakak boleh, buka boleh belakang. Hak berhadap besar tu orang berjunuk ke, orang bagi kotor ke, boleh belakang. Apakah amalan yang dibuat hari raya? Hari raya sembahyang raya dan takbir. Itu antara yang banyak dia buat. Ditukabbirullah ala ma hadakum. Itu yang disebutkan berkait dengan raya ni takbir. Tapi takbir hari raya ni, hari raya dekat ni lah, dia sekat imam semaya lah. Lepas pada tu tak ada dah. Jangan dibuat lah. Walaupun kata takbir tu molek, kita buat pas 2 hari, 3 hari supaya raya haji tu tak boleh. Kalau lagu tu jadi bid'ah. Hak tu lah yang kita kata bid'ah ni ada. Walaupun asal ibadat tu molek, tapi kalau buat tak kena, boleh jadi bid'ah. Sebab itulah tak buat. Mana-mana pun tak buat. Kalau buat geger lah. Kalau buat geger. Tapi kadang-kadang orang kita ni pelik juga. Orang royak, hak tu dia nak lawan. Hak tu dia nak buat je. Jadi apa lah orang royak tu hak hadis, bukan lawan kita, tak ada kena-mengena. Sahabat ke apa, setengah-setengah ada kita dengar orang bila kita kata semaya semaya duha, Ibnu Umar kata bid'ah, berjemaah gapo tu dia buat berjemaah, nak lawan pun. Lawan siapa? Nak lawan siapa? Kita tu dah royak benda tu ada dalam kitab. Pas semaya duha tu memang ada kan? Memang ada. Nabi ajar. Apa ya dia kata bid'ah pula. Bid'ah tu kaifiat dia tu, bukan asas. Sembahyang tu hak tu sunnah. Bid'ah kaifiat, cara tu dengan kita buat berjemaah di masjid. Ada hak boleh buat lagu tu, ada hak tak boleh. Jadi hak tak boleh tu jangan tempat buatlah. Tu antara hak Nabi buat. Hak Nabi tak buat, hak orang kita buat. Hak ni rusing juga tu. Pergi ziarah kubur dia raya. Tak sah. Tu tak ada tu. Hak
hak tu pun jadi bid'ah jugalah. Walaupun ziarah kubur tu boleh. Tapi kalau buat ketentuan tu dengan mengatakan ini sunnah pula, oh berat tu. Benda yang tidak sunnah kita kata sunnah. Berat tu. Salah besar, dosa besar tu. Bukan main-main. Dosa besar. Hak tidak sunnah kita kata sunnah. Pergi dengan jahil tu bolehlah hak bid'ah tu. Bolehlah hak bid'ah tu. Sebab itulah dia kena mengaji. Tapi kalau mengaji lagu saat ni dia boleh belakang, boleh ikut seronok. Tak boleh. Agama ni bukan hak kita, hak Allah SWT. Kita bertanggungjawab dengan dia. Tapi kadang-kadang lawan. Orang kata surah tak ada, dia buat surah kau banyak. Surah tu boleh makan sepuluh kuih lain lah juga. Tapi apa yang buat hari tu orang suruh puasa, pas puasa nak makan kan surah. Hak sunatnya puasa. Surah bagaimana? Tengok canggah. Tapi bila orang royak, dia kawak banyak kawah lagi. Alah, masyarakat kan mana. Dia tak faham. Apabila canggah tu canggah siapa sebenarnya? Itulah lebih kurang ni mana. Ni nak tahu sesuatu larangan itu haram atau tidak elok. Banyak kali ni dia kena berkait dengan usul lah. Ilmu usul, berkait dengan ilmu usul. Apa ni, bila berkait dengan ilmu usul ni banyak kaedah-kaedah dia lah. Supaya juga suruh ni makna wajib ke makna haruh ke, dia ada kaedah dia lah. Secara rekahnya begitulah. Ni pun tak ada ni. Nak sembahyang tarawih tu as-salatu. Apa ni? As-salatu. Kemudian dia. As-salatu tarawih rahimakumullah. Ni gol lain ni tu ni. As-salatu lailah. La as-salatu la ilaha illallah. Ni payah Rumi ni dah. As-salatu la ilaha illallah. Memang tak ada ni orang kita duduk buat ni, dia berasa tak apa. Agama nak topuk tambah tak apa. Tak boleh. Walaupun ni boleh ni as-salatu la ilaha illallah. Betul, as-salatu pun tak apa. Tetapi taswib orang beda ya. Mari semaya. Ibnu Umar bila orang kata lagu tu ni dalam Abu Daud, dalam kitab-kitab hadis ada berlaku. Dia buta dah masa tu. Waktu aku tak semaya dalam masjid ni. Bid'ah kata dia. Orang tu ajak semaya kan. Salah. Ni buat as-salatu la ilaha illallah ayat nak semaya tarawih ni. Nah. Apa? Masalahnya tak ada. Orang tak buat. Ibnu Umar semaya masjid kita tahu ni duk cara ke masjid, pahala bukan main besar. Dia tak asyik semaya dalam masjid tu. Sebab apa? Dia kata ni bid'ah. Hari-hari aku waktu aku tak asyik semaya dalam masjid ni. Ni bid'ah. Padahal orang tu tidak kata gapo. Dia kata begitu. Cukup dah dengan hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Cukup. Tengok. Banyak benda-benda hak lagu tu. Dia panggil ke dia tahu tu lagu tu lagu. Bid'ah lah. Tak boleh. Takut tambah. Tak boleh. Itulah lebih kurangnya. Tapi duduk buat semacam tu ya rusing tu. Tapi kalau kita kata gitu kan, orang kata Wahabi pula. Sebenarnya bagi saya lah dalam masalah benda-benda lagu ni Wahabi lebih betul. Jauh baik dia benda-benda ni. Kalau kita duduk buat tu salah. Bimbangnya takut saja. Pedang. Dan Ibnu Umar tak ada dah kelebihan semaya jemaah masjid tu. Tak ada. So, kubik. Kisahnya tu. Pahak kita buat ni berapa banyak ni? Banyak benda situ, sini. Kita dah kata apa salahnya? Dapat kau kata benda lagu tu.
Kita tak fikir apa salahnya nak takbir lepas semaya raya pun, apa salah lepas kemalan. Muka raya haji pun 3 hari kan. Hak ni kita buat 3 hari juga, muka balik ramah ni. Cuti ni ramah, panjang lagi. Apa tak buat lagu tu? Dapat kata takbir kan? Apa tak buat pula? Situ tak buat pula. Kalau kita tanya, apa tak buat? Takbir tu kan molek. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Hak Nabi ajar lepas semaya dia suruh takbir ada. 34 kali. Apa yang kita tak boleh takbir? Tak buat pula. Apa? Sebabnya bid'ah. Tu je. Ada pula bid'ah takbir. Dah tidak bid'ah dah boleh buat molek kan? Buatlah. Tak buat. Jadi makna tempat kita ni setengah-setengah perkara dia pakat dah pahaman supaya kita nak bawa ni. Tapi setengah-setengah. Setengah-setengah tu dia bawa ikut serau. Panjang. Misalnya upah ni ngaji Quran nak tahlil ke nak apa ke, orang BPT ni jadi nak suruh tahlil. Jadi lepas pada tahlil tu lagu mana? Cakap setiap orang tu 100 kali tahlil. Takkan buat gitu. Setiap orang ni nak suruh habis Quran, sebuah Quran. Untuk dia, untuk mak dia dan sebagainya. Lepas tu dia baca untuk setiap orang tu sebuah Quran. Letih lah tu, tak kerja gapo untuk lepas dah. Dia akan tulis nama. Tulis nama jujur, nama ni nama. Nama ni orang ni bem mak dia. Dah, misalnya kita kata. Sebab apa dah muka talqin tu baca bem mak? Dah. Jadi ud'uhum li'abaihim, panggillah manusia ni, kaitkan dia dengan ayat Quran, tinggal tak cara. Lepas tu tulis nama ni, dia pun baca sekali lah. Dia muka 3 kali baca Quran kan, baca qul huwallah tu sebab baca Quran semua. Dia ambil waktu, hak mudah ke dia, betul tak? Lepas tu dia niat belakang nama. Mana ada di PC tulis nama, baca sekali bui hadiah gitu, mana ada. Pas banyak mana hak kita nak bui kat orangnya. Man amila salihan fali nafsi. Siapa-siapa buat amal soleh ke dia. Kita pun tak cukup. Cara aku nak bui kat orang. Kau kita merasa kita cukup dah. Baik, kalau kita nak bui ke dia tak mana? Berapa? Separuh kau? Sepenuhnya? Lagu mana? Ada perincian lagu mana? Tak ada. Semua rekod semua rekod. Lama-lama puak-puak ni dia jadi kerja dia tak ada lain ni saja. Gitu kau orang agama ni dikehendaki oleh agama buat kerja tu saja. Kira-kira pahala kau orang. Diri sendiri tak ada kau saja. Sebab setiap buat kau orang. Itu benda bid'ah tak boleh pergi. Tak ada. Kalau cari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman imam-imam, tak ada. Tapi dibuat galik-galik. Hak sebenarnya jadi hidup sebab kita orang lama ni duduk berhidup. Jadi baca Quran pun untuk orang, semayang pun untuk orang, buat gini pun untuk orang, untuk kita bila nak buat. Cukup benar dah kau kita tu. Lepas tu dia kalaulah kita minta dia baca saja, dia baca ke tidak? Dah buat tabu piti. Jadi makna dia tidak ikhlas. Nak boleh ni pahala kita dulu. Dah. Dia kalau ikhlas, kau boleh kita barulah boleh nak kira kau orang. Kau kira tu tak tahu lagi siapa ke tidak siapa je. So perkara yang lain pula. Jadi banyak perkara hak moleknya kita buat sendirilah. Buat sendiri. Sahabat-sahabat kata dah amal sunnah ni sikit pun lebih baik lagi. Adakah termasuk dalam menjual ayat Allah atau lelong agama? Sesoalahnya gitulah. Soalnya jadi orang kita ni hidup benar benda-benda lagu tu, mujarab benar dia tu, makbul benar di sisi Allah. Jual air tawar lah, jual kismis lah, hak siuk dah. Jadi berkat sangat siuk dia. Betul? Masalah anak dia tu cidik setara mana dulu? Waktu tu. Tak salah, ni karut semua, karut. Tak salah. Jangan tertipu. Hak moleknya kita buat sendiri, buat kewajikan, tahu dah. Misalnya bulan puasa, hala banyak buat. Sama dia raya. Bukan kata tak sibuk buat kewajikan. Ni dah buat nasi buku lah, buat gani bewah jamu orang mati. Bukan tak bui. Ada faedah.
Nak kebajikan ada faedah. Tu memang ada hak tu. Nak ibadat boleh puasa lah. Nak ibadat setara mana, tak tidur tak apa. Dah cekak sangat. Memang ada kelebihan hak tu. Tak ada siapa nafi. Tetapi kalau hak bukan-bukan ni, walaupun nama puasa pun, kalau bulan Rejab tu dengan anggapan gini, itu tak ada. Puasa pun bid'ah juga kalau tidak menepati sunnah. Itulah rekahnya. Maklumat ni. Tanya Nabi di sepanjang raya dia ada apa? Di hari raya ni hak moleknya kita tukar baju baru, hak tu sunnah. Hari Jumaat tidak baju baru tapi baju bersih. Kalau nak pergi Jumaat je lah, mana nak pergi Jumaat je lah. Orang lelaki tu kena. Tu tidak kena baju baru. Tapi kalau hari raya memang sunnah baju baru. Sunnah. Tu boleh tu. Apa? Lepas tu apa ni, jumpa mesra gitu lah. Hak pentingnya dia semaya hari raya tu. Hak tu dibuat. Hak lain-lain tak ada ketentuan. Bebas kita. Jadi kalau sudah molek cuti balik ke apa, nak ziarah tu ni, ziarah ni, ambil kesempatan tu, sudah molek lah, tak ada gapo. Bila-bila boleh. Cuma kebetulan raya, tidak kata kelebihan, ada kelebihan hari raya pula kena dakak gini ke apa dah. Kalau jumpa tak ada. Tak dakak pun tak apa. Duit raya tu pengaruh Cina tu kali kan. Dengan ampau, dengan gapo tu dah. Sebenarnya tak ada. Bila-bila boleh bui. Jangan dibuat jadi sebagai suatu ketetapan, jadi adat. Banyak sangat adat orang putih lagi, adat Cina lagi, adat gotu lah, adat goni. Apa kita tak boleh buat sunnah tu sebagai adat kita? Jadi gitu. Tak ada benda tu. Tak ada kelebihan. Bui hari raya dapat pahala banyak. Tak ada. Kalau boleh puasa, ya. Kalau boleh puasa. Tapi kalau boleh bulan puasa, boleh mercun buat ke dia? Tak. Kejut budak-budak baru beranak dia. Buat ke dia? Bui tu gak tua ni tak. Budak-budak boleh mercun. Tak ada maknanya. Tapi bulan puasa memang ada. Hari raya tak ada. Biasa. Lepas tu beri zakat fitrah ke apa tu kan hari raya. Tu antara hak Nabi buat lah. Jadi zakat fitrah tu beri pagi tu pun boleh, malam tu pun boleh, sehari 2 hari sebelum pada tu pun boleh, tak apalah tu. Itulah antaranya hak Nabi buat. Fitrah ni boleh beri ke mu'alaf, hak musafir ke? Mana? Mu'alaf dia boleh musafir, tak ada puasa, kita boleh bagi. Boleh. Mana? Kalau kamu nak tanya buat zakat lah. Soalan dari buah dia kata wajib beri zakat kepada pemerintah. Dia sebenarnya wajib beri kepada pemerintah ke ataupun kita boleh beri zakat kepada fakir miskin? Sebab zaman dulu memang beri kepada pemerintah tak? Dia mana sebenarnya? Dia kalau zakat fitrah dia sebenarnya bebas. Kalau zaman dulu pun hak kata kena beri kepada pemerintah tu dia panggil amwal zahirah. Harta-harta hak nyata boleh dikira. Kalau hak peribadi kita susuk tu tidak kena. Tidak, misalnya kita simpan mah ko gapo ko. Orang tak tahulah. Kalau orang tahu ni misalnya perah lembu ko, perah unta ko, ada orang Arab tu dah, kambing ko, jelas nampak bilangan dia dari segi bilangan. Hak tu hak dikatakan kena beri kepada pemerintah tu, amwal zahirah. Adapun kalau amwal batinah tidak. Dan zakat fitrah pun tidak. Boleh nak beri, kita beri sah. Cuma ini peraturan, kalau dia buat peraturan, buat hukuman pula, boleh jadi dia jadi sepon nikah je lah, pakai borang gapo kena kerusuh gapo, kalau tidak tak boleh. Jadi setahu tu kalau nak kira hak asasnya ada 2 orang saksi, ada wali situ duduk jadi dah. Tengah jalan pun jadi. Jadi hak ni masalah zakat ni pun kalau kita beri sendiri, sebenarnya dari satu sudut sepatutnya pihak kerajaan dia tak boleh paksa gitu, dia tak boleh ikat gitu. Ada kalanya kita lebih tahu. Bahkan kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia lagi terikat dengan tempat tu.
Jadi kalau tepat tu kita lebih tahu siapa dia hak sesak susah boleh bui selalu. Kalau kerajaan hak sepatut bui tahun ni, tahun depan hak nak bui tu wajib untuk tahu tu mati dah kawan tu. Jadi hak lebih baiknya benda-benda hak lagu ni sikit-sikit gini ni bui sendiri. Tak patut dia buat peraturan menyusahkan gitu. Satu pendapatan negara tu kira amal batinah juga. Kalau hak tu jelas boleh kira apa tu, kira amal zahirah lah tu. Amal zahirah. Hak moleknya kepada pemerintah lah. Zaman dulu kalau tak ada pemerintah, kira institusi yang menjaga kepentingan umat Islam bui situ lah moleknya. Tapi kalau kita bui sendiri sah juga. Sah juga. Kalau tidak bui kepada pemerintah, kita rasa lebih baik kita buat sini, faedahnya lebih besar. Sah pada apa? Lebih baik. Lebih baik kita sendiri lebih tahu sebenarnya. Itu lebih baik. Kalaulah tidak diikatkan, dibuat peraturan mesti gitu. Buat hak lain ni ada kalanya lebih baik lagi. Kita lebih tahu. Kalau orang yang amanah lah. Hak tidak amanah tu lain cerita kan. Dia nak pelepas saja tu tak sebui kerja kau sendiri pun tak sebui belakang. Kalau hak amanah dia tahu sebenarnya lebih molek kalau bagi kebebasan dalam masalah. Ustaz, zakat yang ketika kajian Majlis Kutip berlebihan dia tak agih. Adakah tahun tu zakat diagihkan tahun tu? Itulah bendanya kita tak tahu waktu tu. Dia kena tanya orang dalam lah tu. Jadi sepatutnya dia kena tahu tu. Tak hukum, isi hukum. Diagih tahun tu jugalah. Sepatutnya. Pasal macam student saya dulu dia kata tahun 2000 negeri Perak 20 juta lebih. Betul. Pulau Pinang 5 juta. Tetapi zakat apa? Zakat apa kalau hak fitrah maksudnya kena tahu tu. Ada zakat Zakat harta tu tidaklah. Tidak terikat dengan tahun tu. Tak apalah. Memang kelas kita akan buka pada 10 bulan. Dan yang juga merupakan wajib saya lagi lagi. Yang biasa tidak masalah sampai ada murid keluar. Terima kasih kita itu utamanya silakan. Jemput malam-malam. Jadi untuk hari ini saya akan kawan raya JBT ada bantu kepada semua hari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.